Hai, Assalamualaikum. Saya akan mulakan dengan pengenalan sejarah Badan Eksekutif. Sejarah pengenalan Jemaah Menteri ini bermula pada tahun 1991 melalui penubuhan Kabinet Mini yang mana dinamakan sebagai sistem ahli ataupun member sistem. Jadi penubuhan sistem ahli ni adalah hasil usaha Datuk An Jaafar supaya orang tempatan ni terlibat dalam pentadbiran koloni. Hal ini adalah supaya adalah salah satu langkah lah untuk kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Jadi dalam sistem ahli ni seseorang yang dilantik tu macam ibarat seorang menteri, macam kerana beliau ni memainkan peranan yang sama macam menteri. Jadi selepas beberapa tahun, pada tahun 1955, sistem ahli ni tamat. Jadi wujudlah kerajaan baru seperti UMNO, MIC dan UMNO, MIC serta MCA. Jadi bila wujud kerajaan baru ni, kabinet pertama terbentuk dan Perdana Menteri pertama Malaysia pada ketika itu adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Seterusnya badan eksekutif. Jadi badan eksekutif ni merupakan badan pembuat dasar kerajaan persekutuan yang mana bertindak melaksanakan kuasa kerajaan persekutuan. Jadi badan eksekutif ni diketuai oleh Perdana Menteri dan 28 orang menteri yang lain. Sambungan daripada pengenalan tadi iaitu sistem dan struktur pentadbiran negara yang mana kita dapat lihat di sini carta ahli. Jadi carta ahli ni dimulai dengan Yang di-Pertuan Agong, Badan Eksekutif, Badan Perundangan serta Badan Kehakiman. Jadi setiap badan-badan ni mempunyai peranan dan fungsi-fungsi yang berlainan dan tertentu. Badan Eksekutif mempunyai tugas menjalankan kuasa-kuasa pentadbiran kerajaan mengikut perlembagaan dan undang-undang. Di Malaysia terdapat 3 peringkat pentadbiran kerajaan, iaitu peringkat persekutuan, peringkat negeri dan peringkat kerajaan tempatan. Untuk peringkat persekutuan, terdapat beberapa organisasi. Yang pertama, Yang di-Pertuan Agong. Mengikut perkara 39 Perlembagaan Persekutuan, kuasa pentadbiran kerajaan persekutuan terletak pada tangan Yang di-Pertuan Agong, tetapi kuasa ini dijalankan oleh Kabinet atau Jemaah Menteri. Jemaah Menteri pula berperanan mengubah dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara di samping memberi arahan untuk melaksanakan dasar kerajaan. Jemaah Menteri diketuai oleh Perdana Menteri dan menteri lain sebagai ahli. Seterusnya, Perdana Menteri pula bertanggungjawab mengetuai barisan kabinet, memimpin dan menjalankan tugas pentadbiran negara. Perdana Menteri juga bertanggungjawab kepada semua kementerian serta dasar kerajaan. Kemudian kementerian. Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar, merancang dan menyelaras pelaksanaan rancangan pembangunan ekonomi dan sosial. Setiap kementerian diketuai oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen, Setiausaha Politik dan pegawai lain. Seterusnya, Badan Eksekutif bagi peringkat negeri pula. Kuasa eksekutif di peringkat negeri terletak pada Sultan atau Raja atau Yang di-Pertuan Besar atau Yang di-Pertuan Negeri mengikut perlembagaan negeri masing-masing. Selain itu, Ketua Pentadbiran Negeri terletak pada Menteri Besar atau Ketua Menteri. Ia dibantu oleh seorang timbalan dan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Seterusnya, Ahli Majlis Mesyuarat pula bertindak sebagai pembuat dasar pentadbiran kerajaan negeri dan tertakluk kepada senarai negeri dan senarai bersama yang diperuntukkan oleh perlembagaan. Pentadbiran peringkat negeri meliputi tanggungjawab tentang hal ehwal tanah dan galian air, agama, pertanian, pendidikan dan sebagainya. Untuk badan eksekutif pada peringkat kerajaan tempatan, pihak berkuasa tempatan mengandungi Majlis Daerah, Majlis Perbandaran dan Dewan Bandaraya. Peranan utama pentadbiran kerajaan tempatan ialah untuk menumpukan pembangunan sosio-ekonomi di kawasan pekan atau bandar. Pentadbiran Majlis Perbandaran diketuai oleh seorang yang dipertua dan sebuah majlis yang dilantik oleh kerajaan negeri. Manakala Dewan Bandaraya diketuai oleh Datuk Bandar. Pihak berkuasa tempatan mempunyai kuasa autonomi sendiri. Antaranya ialah berkuasa membentuk undang-undang kecil sendiri dan melantik kaki tangan seperti penguat kuasa. Saya akan jelaskan mengenai kuasa eksekutif peringkat persekutuan iaitu Yang di-Pertuan Agong.
Jadi Yang di-Pertuan Agong ni bertindak sebagai ketua negara yang mana berkuasa untuk memanggil parlimen bersidang, menanggur dan membubar parlimen serta meluluskan rang undang-undang. Jadi Yang di-Pertuan Agong ni dilantik 5 tahun sekali daripada kalangan 9 orang Raja Melayu yang mana dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Jadi sini kita dapat lihat antara tugas Yang di-Pertuan Agong iaitu bidang kuasa eksekutif, bidang kuasa judisiari, bidang kuasa legislatif, bidang kuasa macam kuasa berbicara serta kuasa-kuasa lain. Jadi saya akan terangkan tugas yang pertama iaitu bidang kuasa eksekutif ataupun badan pentadbiran. Jadi sebagai ketua badan pentadbiran ni, Yang di-Pertuan Agong akan melantik Perdana Menteri dan menteri-menteri lain serta hakim duta-duta Malaysia dan seumpama dengannya. Yang mana dengan jawatan-jawatan ini dan juga badan serta majlis yang baginda lantik adalah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan negara bagi pihak baginda. Kalau bidang kuasa legislatif ataupun badan perundangan ni iaitu baginda mempunyai peranan penting dalam membuat undang-undang yang mana diluluskan oleh kedua-dua majlis parlimen yang hendak diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebelum boleh diwartakan dan menjadi undang-undang yang sah. Kalau bidang kuasa judisiari ataupun badan kehakiman, baginda melantik ketua hakim negara, hakim-hakim agung, hakim-hakim Mahkamah Agung, hakim-hakim besar, hakim-hakim Mahkamah Persekutuan dan hakim Mahkamah Tinggi yang mana semua proses penghakiman serta keputusan adil mahkamah adalah atas nama Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, kuasa budi bicara. Kalau nak cakap pasal kuasa budi bicara ni amat luas dan luaslah. Yang mana Yang di-Pertuan Agong ni mempunyai kuasa dalam kuasa budi bicara dalam beberapa perkara. Contohnya macam melantik Perdana Menteri ataupun menangguhkan pembubaran parlimen yang diminta oleh Perdana Menteri, ataupun meminta supaya diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja bagi tujuan-tujuan tertentu. Contohnya macam membincang keistimewaan, kedudukan, kemuliaan ataupun kebesaran Raja-Raja dan sebagainya. Seterusnya, kuasa-kuasa lain ni macam meluluskan rang undang-undang, panggil bersidang, tanggur dan sebagainya. Jadi di sini kita dapat lihat Yang di-Pertuan Agong ni tidak terlibat dalam politik dan perjalanan pemerintahan negara. Inilah hakikat mana raja berperlembagaan di mana Yang di-Pertuan Agong ni mempunyai kuasa mutlak. Seperti kita pernah dengar prinsip bertindak atas nasihat yang macam termaktub dalam perlembagaan yang menjamin hak Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat segala maklumat yang baginda mahu. Dan dalam masa yang sama, baginda ni sudah mempunyai pihak-pihak tertentu yang bertanggungjawab dalam menjalankan segala tugas baginda. Macam tu. Kuasa eksekutif peringkat persekutuan bagi Perdana Menteri. Perdana Menteri ialah pemimpin utama kerajaan Malaysia. Perdana Menteri juga bertanggungjawab untuk mengetuai barisan badan eksekutif iaitu Jemaah Menteri. Secara rasmi, Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selaku ketua negara dan pemimpin sesebuah parti politik. Antara tugas-tugas yang dijalankan oleh Perdana Menteri adalah mengetuai Jemaah Menteri, menjadi ketua negara Malaysia, menasihati Yang di-Pertuan Agong. Contohnya, Perdana Menteri akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk melantik menteri-menteri lain daripada mana-mana majlis parlimen seperti yang terdapat di dalam Perkara 43. Selain itu, seorang timbalan Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri bagi membantu tugas menteri. Selain itu, tugasnya adalah merancang dan menyelaraskan dasar kerajaan, menjadi ketua pentadbir utama, menjaga hal ehwal dalam negeri dan berkuasa mencalonkan sesiapa sahaja daripada ahli kabinet. Kuasa eksekutif peringkat persekutuan bagi Jemaah Menteri atau Kabinet. Kuasa tertinggi Badan Persekutuan Kerajaan Persekutuan ialah sistem Jemaah Menteri atau Kabinet. Kabinet terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Antara tugas-tugas yang dijalankan oleh Jemaah Menteri adalah menggubal dasar kerajaan, mentadbir kerajaan persekutuan mengikut bidang kuasa yang terdapat dalam senarai persekutuan. Selain itu, mengendalikan sebarang masalah yang melibatkan negara dan juga rakyat. Seterusnya, membentuk dasar koordinasi. Dasar ini adalah bertujuan untuk membina
kerajaan yang cekap dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terdapat pelbagai kementerian yang Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan ialah sebuah kementerian yang bertujuan untuk mengurus pendapatan negara Malaysia dan pertumbuhan ekonomi serta pembahagian kekayaan yang saksama antara rakyat. Terdapat beberapa agensi-agensi yang memainkan peranan atau sebagai penggerak kepada Kementerian Kewangan yang memudahkan pengawalan dan pengurusan pendapatan negara seperti Bank Negara Malaysia, Bank Simpanan Nasional, Bursa Malaysia, Jabatan Akauntan Negara Malaysia dan lain-lain. Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS telah diamanatkan untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan, khususnya dalam pembangunan belia dan sukan. Dengan adanya Kementerian Belia dan Sukan, ia dapat membina masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak tinggi dan bergerak maju dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk membina masyarakat yang sihat, cergas dan berbudaya sukan ke arah perpaduan dan pembangunan negara. Terdapat beberapa agensi yang diletakkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan, iaitu Majlis Sukan Negara, Kompleks Sukan Negara dan sebagainya. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu kementerian yang menitik beratkan kepentingan dalam negeri. Agensi-agensi yang terlibat di bawah kementerian ini termasuklah Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan sebagainya. Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan adalah sebuah kementerian yang diwujudkan di bawah Kerajaan Malaysia yang mana boleh berperanan membantu individu untuk mencapai satu taraf kesihatan baik supaya membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif. Kementerian Kesihatan juga menyediakan perkhidmatan dari segi pencegahan, rawatan dan pemulihan yang efektif dengan memberi tumpuan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kementerian Komunikasi dan Multimedia atau singkatannya sebagai KKMM ialah penjanamaan semula daripada Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia KPKK yang mana berkuat kuasa pada 16 Mei 2013 oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Mohammad Najib bin Abdul Razak. Ia berperanan untuk merancang dan menyelaras projek-projek pembangunan yang akan dilaksanakan kementerian atau jabatan atau agensi di bawah kementerian serta memantau kemajuan prestasi fizikal dan kewangan bagi projek yang dilaksanakan oleh jabatan di bawah kementerian. Kementerian Kerja Raya. Kementerian Kerja Raya berperanan untuk membangun dan memajukan infrastruktur, industri pembinaan dan perkhidmatan profesional yang berkualiti supaya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kementerian Luar Negeri. Tanggungjawab Kementerian Luar Negeri adalah menjaga kepentingan nasional Malaysia serta menyumbang kepada masyarakat antarabangsa dengan adil dan saksama melalui diplomasi yang proaktif. Perkara yang dipertanggungjawabkan di bawah kementerian ini termasuklah hubungan politik, hal ehwal ekonomi, keselamatan, promosi sosial dan kebudayaan. Kementerian ini juga dikenali sebagai Wisma Putra, yang mana sebagai nadi perhubungan antarabangsa dan dasar luar negara. Antara jabatan dan agensi yang terlibat di bawah Kementerian Dalam Negeri ialah Jabatan Hubungan Dua Hala Politik dan Ekonomi, Jabatan Hal Ehwal Pelbagai Hala, Jabatan Khidmat Pengurusan dan sebagainya. Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Sumber Manusia ialah sebuah kementerian di Malaysia yang menguruskan dan membangunkan sumber tenaga pekerja. Ini termasuklah memberikan peluang mendaftar bagi membuat padanan pekerjaan dengan kelulusan permohonan termasuk golongan OKU dan orang asli di Malaysia. Okey, sekarang saya ingin menerangkan 6 peranan badan eksekutif dalam pemerintahan di Malaysia. Peranan yang pertama, mentadbir negara. Pentadbiran negara dibahagikan kepada beberapa kementerian yang diketuai oleh seorang eksekutif. Untuk merincikan lagi jentera pentadbiran,
Kementerian tersebut dipecahkan kepada beberapa jabatan yang mana setiap jabatan tersebut mempunyai ketua sebagai penjawat awam. Peranan yang kedua, Badan Eksekutif juga berperanan dalam merangka dasar-dasar persekutuan. Maksudnya, dasar merupakan fahaman atau hala tuju yang diguna pakai oleh pihak pentadbiran. Jika terdapat percanggahan dengan dasar kerajaan, sepatutnya seseorang rakyat Malaysia tidak boleh dipenjarakan atau dikenakan tindakan undang-undang sivil. Dasar juga boleh diubah oleh menteri yang baru dilantik dalam jawatan tersebut. Peranan ketiga adalah badan eksekutif ini berperanan dalam melaksanakan undang-undang yang diluluskan oleh badan legislatif, di mana badan eksekutif mempunyai kuasa untuk mempersetujui atau menolak rang undang-undang daripada badan legislatif. Namun begitu, dalam melaksanakan peranan tersebut, badan eksekutif wajib bertindak berdasarkan undang-undang terlibat. Peranan seterusnya, badan eksekutif berperanan dalam membangunkan sosio-ekonomi negara, di mana Sekretariat Ekonomi diubah kepada Jawatan Kuasa Ekonomi Majlis Eksekutif Persekutuan. Sekretariat Ekonomi ini menyusun semula menjadi UPE yang membawa maksud Unit Perancangan Ekonomi yang diketuai oleh Timbalan Ketua Setiausaha Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Peranan yang terakhir, badan eksekutif berperanan dalam menjaga hal ehwal hubungan luar negara. Malaysia mengekalkan hubungan yang harmoni dengan semua negara tanpa mengambil kira ideologi dan sistem politik. Seterusnya, menjalin hubungan erat dan perkongsian dengan semua negara, terutamanya dengan ASEAN dan negara serantau yang lain. Kesimpulannya, badan eksekutif adalah satu daripada 3 cabang kerajaan iaitu eksekutif, legislatif dan judisiari. Dalam sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang di-Pertuan Agong merupakan lambang keperpaduan dan kedaulatan negara. Walau bagaimanapun, kuasa kerajaan sebenar terletak pada Perdana Menteri yang merupakan ketua kerajaan. Perdana Menteri juga mengetuai jemaah menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua negara yang diberikan kuasa eksekutif oleh perlembagaan. Perdana Menteri memegang jawatan tersebut selagi mana mendapat sokongan majoriti di Parlimen. Pentadbiran kerajaan bertambah lancar dan teratur dengan peranan yang dijalankan oleh jemaah menteri yang terdiri daripada menteri-menteri yang mewakili portfolio masing-masing.